Lag ke? Apa dia? Jap. Kalau saya ni, contoh saya lupa saya punya ID. Saya tak ada MOE tu. Saya nak dapatkan dekat mana? Bagi tahu cikgu, bagi nama penuh kan, WhatsApp personal, cikgu akan generate balik password awak. Oh, okey. Okay? Alright. Okay. Kita akan teruskan dengan bab 1. Okay, nampak tak slide yang cikgu share? Nampak. Okay, untuk hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada satu topik keunggulan sistem pentadbiran dan perundangan. Okay, so sekarang ni kita akan sentuh dulu berkaitan dengan Kesultanan Bumi Melaka. Kalau awak tengok pada slide ni, dia ada satu carta yang bermula dengan paling atas adalah Sultan sebagai ketua pemerintah, peperangan, hubungan diplomatik dan agama. Di bawah dia, bendahara, ketua pentadbir, ketua angkatan tentera, penasihat dan pemangku sultan. Okey, kalau kita tengok bendahara ni agak-agaknya sekarang ni jawatan yang sama fungsi dia dengan bendahara, jawatan apa? Bendahari. Bendahari. Kalau dalam kelas buat apa? Kutip duit tu Kutip duit. Kalau bendahari itu dalam kelas, dia sama yang bawah ni, penghulu bendahari. Tapi yang cikgu cakap ni bendahara. Ketua pentadbir. Macam Perdana Menteri. Okay, good. Macam Perdana Menteri. Yang sebab tu kita tengok sekarang kalau Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin tu, dia adalah sebagai ketua kerajaan yang mentadbir negara. Tapi kalau Sultan sekarang, kalau macam Agung, kita panggil dengan ketua negara lah. Okay? Kita berbeza sebab kita ni sistem demokrasi berparlimen ataupun kita panggil raja berperlembagaan di mana kuasa raja berdasarkan perlembagaan yang ditetapkan oleh negara. So sekarang ni, bila cikgu cakap raja berperlembagaan, kita akan lihat di mana raja hanya ada kuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okay? Kalau negara yang berdekatan dengan kita seperti Singapura tak ada sultan. Okay? Siapa yang pernah pergi Singapura? Ada tak dalam kelas ni pernah pergi Singapura? Tak. Okay, kalau misalnya ada rezeki awak nanti pergi ke Singapura, cuba cari satu tempat nama dia Istana Kampung Gelam. Istana Kampung Gelam tu dulu adalah Sultan Johor yang terakhir sebelum Sultan Johor yang seterusnya digantikan daripada keturunan Temenggung. Okay, Sultan Johor yang asal telah bermastatin di Singapura dan istana terakhir dia adalah Istana Kampung Gelam. So, tapi sekarang ni Singapura dia tak ada macam kita. Sultan tu pun dah tidak berfungsi dalam negara dan negara dia menjalankan sistem republik di mana presiden merupakan ketua negara dan ketua kerajaan. Okay? Right, so kita teruskan dengan penghulu bendahari. Tadi bila awak ada yang sebut tadi, bendahari, jaga duit semua, itu penghulu bendahari lah. Tapi dalam konteks pentadbiran negara, dia sama dengan Menteri Kewangan. Yeah? Next, Temenggung, menjaga keselamatan Kota Melaka. Menjaga keselamatan Kota Melaka ni bolehlah kita samakan dengan polis lah. Ataupun kalau dalam pentadbiran kerajaan, dia Menteri Dalam Negeri. Laksamana pula MKN yang cikgu. MKN tu bukan. MKN tu satu jawatan kuasa yang dia memang dia ketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Cuma sekarang ni bila cikgu cakap Temenggung, dia jawatan. Kalau MKN tu majlis, maksudnya dia ada satu jawatan kuasa. Okay? MKN tu majlis jawatan, dia satu jawatan kuasa lah. Tapi kalau Temenggung ni orang, individu yang menjawat jawatan. So kat sini samalah dia punya level dia dengan Menteri Dalam Negeri. Okay? Kalau Laksamana, biasalah sama ada tentera, panglima tentera sekarang ataupun kita tengok Menteri Pertahanan lah, fungsi yang sama. Okay, seterusnya kita tengok yang ni sistem pembesar empat lipatan. Mungkin awak ada sentuh dalam belajar masa mendengar rendah ataupun sekolah rendah. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan sistem pembesar empat lipatan. Sistem pembesar empat lipatan tu kenapa dipanggil empat lipatan? Sebab dia bermula dengan pembesar berempat
bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan Laksamana. Lepas tu dikali dengan 2, pembesar 8, Syah Bandar, pembesar yang bergelar Seri. Yang ketiga, ber-16, pembesar yang bergelar Raja, pembesar 32, pembesar peringkat rendah. Okay, sekarang ni dibahagikan. Pentadbiran peringkat pusat ada Sultan dan pembesar ber-4. Pentadbiran peringkat jajahan dia ada 8, 16 dan 32. Okay. Next, kita akan terus dengan keunggulan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, keunggulan sistem pentadbiran Melaka, kita akan lihat apa maksud keunggulan dulu. Keunggulan, kesempurnaan dan keistimewaan. Maksudnya apa yang special bagi sesuatu kerajaan tu. Pembesar ber-4 diulang balik. Pembesar lain, Syah Bandar, Bentara, Orang Kaya, Hulu Balang dan Penghulu. Okay, so sekarang ni kita tengok sistem pentadbiran Kesultanan Melaka tadi dimulakan dengan sistem pembesar ber-4 dan seterusnya pentadbiran berpusat, di mana kita tengok hubungan persefahaman dan perpekatan dua hala. Sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran sempurna, bertujuan elak tindakan sewenang-wenangnya pemerintah dan pembesar, sumber pendapatan, perdagangan, cukai, ufti, wilayah taukan dan naungan. Peringkat jajahan, pembesar lain, uruskan pentadbiran di daerah dan kampung, pembesar dilantik oleh Sultan dan pembesar ber-4. Fungsi pembesar di peringkat jajahan ni jaga keamanan dan dibenarkan kutip cukai. Okey, seterusnya kita tengok undang-undang yang ada dalam Melaka, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang ni awak kena nak faham mudah macam ni. Kalau Hukum Kanun Melaka, dia macam panduan dalam pentadbiran. Okay, panduan dalam pentadbiran sebab tu awak tengok dekat dalam Hukum Kanun Melaka ni ada mengandungi fasa berkaitan dengan jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Tapi kalau Undang-Undang Laut Melaka ni, dia kalau awak tengok kat situ dia ada sebut nahoda sebab Undang-Undang Laut Melaka ni bertujuan untuk memastikan perdagangan di Pelabuhan Melaka tu berjalan dengan lancar. Okay. Alright, sekarang ni kita bincang sikit. Alright. Fatihah. Fatihah. Fatihah Inaini. Sangkut. Alisha? Ya, cikgu. Okey. Alisha, Ya. itu kita ada bincang pasal Melaka kan kelas sebelum ni? Betul? Okey. So sekarang kelas sebelum ni cikgu ada bincang kategori bentuk kerajaan. Aktiviti ekonomi utama di Melaka apa? Perdagangan. Okey. So kalau perdagangan, dia akan dapat bahan mentah seperti apa? Minyak. Minyak. Kenapa dengan minyak? Minyak untuk apa? Kegunaan. Untuk kegunaan Untuk apa? kenderaan. Masak. Kan? Okey. Kena faham, sekarang ni, ini zaman Melaka. Zaman Melaka mana ada kapal yang gunakan petroleum. Kereta yang guna petroleum pun tak ada. So kat situ dia tak ada minyak lah. Okay, dia tak ada minyak untuk kegunaan kenderaan. Bashira? Ya. Okay. Tadi kita tengok ada berkaitan dengan Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka. Okay. So kalau awak sebagai seorang Menteri Kewangan, apa langkah-langkah yang awak perlu buat untuk pastikan perdagangan dengan negara kita berjalan dengan lancar? Apa cikgu? Benda ni? Sekarang ni
kita tahu Melaka adalah merupakan pusat perdagangan. Okay? Kalau awak sebagai Menteri Kewangan, apa yang awak perlu buat untuk pastikan aktiviti perdagangan di negara kita berjalan dengan lancar? Menyediakan menyediakan alatan yang baik. Menyediakan alatan. Contoh alatan? Minta. Mai? Macam mana Basirah? Menyediakan alatan yang baik untuk membuat macam perdagangan tu. Kalau sekarang, kita nak sediakan alatan apa? Sekejap dulu. Cikgu, soalan cikgu apa? Cikgu, soalan cikgu tadi, kalau sebagai seorang Menteri Kewangan, apa langkah yang awak rasa sesuai untuk majukan, untuk pastikan aktiviti perdagangan berjalan lancar? Cikgu, kalau bantuan kewangan, cikgu? Bantuan kewangan kepada siapa? Kepada tahu. Sekarang ni kita bagi, cikgu nak bagi awak faham dulu. So soalan cikgu tadi, sebagai Menteri Kewangan kan? Betul? Betul. Okey, kalau Menteri Kewangan, dia bukan macam kita andaikan kita ni macam orang bagi, macam Ustaz Abiliu tu, boleh bagi bantuan. Sebab sekarang ni pusat perdagangan kita macam di kawasan pelabuhan, okey, kita nak sediakan peralatan apa? Tu soalan cikgu tanya tadi, kenapa nak sediakan peralatan apa? Kalau pelabuhan zaman sekarang tak sama macam dulu. So kalau zaman sekarang kita ada macam crane kan? Ya, so kat situ, apa langkah yang kerajaan perlu buat melalui Menteri Kewangan untuk pastikan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar? Tadi kita sentuh sikit berkaitan dengan tajuk berkaitan dengan Undang-Undang Laut Melaka, ada percukaian. Macam mana awak nak, apa yang awak boleh buat berkaitan dengan percukaian supaya aktiviti perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan berkembang? Penguatkuasa undang-undang ke cikgu? Boleh? Penguatkuasaan undang-undang. Okey, penguatkuasaan undang-undang supaya segala aktiviti perdagangan dapat berjalan lancar. Lagi? Kenapa lah masing-masing tak on kamera ni? Tengok muka guru ni adalah perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Soleha? Zai, boleh? On kamera masing-masing. Kan nampak Bashirah tu, Soleha? Ada pemai. Alright. Alisha? Zai? Okay. Sekarang, untuk menjawab soalan sejarah, bila cikgu cakap tadi, soalan kebat itu soalan kebat terbuka sebenarnya. Okay. Bila ingat, untuk mendengar atas ni awak kena faham, bila cikgu cakap kebat terbuka, kena faham dulu. Kebat terbuka tu bermaksud, pertama, dia minta pandangan kita. Walaupun kadang-kadang ada soalan, dia cakap pada pandangan anda. Ada juga soalan dia tak minta, dia tak cakap dengan perkataan pada pandangan anda. Tapi, dia kata soal tu dia suruh jelaskan. Kalau kata soal jelaskan, maksud dekat situ kita kena terangkan lah. Okay? Kebat terbuka. Lepas tu perkataan-perkataan yang menunjukkan zaman sekarang. Macam cikgu sebut tadi, macam mana meningkatkan aktiviti bagi memastikan perdagangan di negara kita berjalan dengan lancar. So dekat situ,
perdagangan di negara kita berjalan dengan lancar tu maksudnya pada waktu sekarang. Okay, faham? Okay, sekarang ni kita ambil jawapan daripada Bashirah tadi. Dia cakap menyediakan peralatan. Boleh, tapi peralatan tu lebih baik dengan menyediakan infrastruktur yang canggih di kawasan pelabuhan. Okay, infrastruktur bermaksud kemudahan-kemudahan asas lah. Right? Okay, so sekarang kita macam jawapan Dayah tadi adalah undang-undang. Kita ambil contoh macam undang-undang Laut Melaka tadi, ada satu peraturan yang menegaskan berkaitan dengan peranan nahoda. So kat situ bila ada peraturan yang bertulis, maksudnya seseorang tu tak boleh membuat kelakuan ikut suka hati dia. Dia kena ikut peraturan yang telah ditetapkan. Okay, so sekarang ni tadi Pavitra. Ya, cikgu. Okay. Alright. Pavitra, awak lahir di negeri, lahir kat mana? Negeri Sembilan. Okay, good. Lahir kat Negeri Sembilan. Okay, so sekarang ni kita tengok cikgu nak tanya kebiasaan awak pada setiap pagi awak buat apa? Maksud cikgu macam mana? Kebiasaan. Awak biasa buat. Apa yang awak biasa buat pada waktu pagi? Buat kerja rumah. Awal sangat tu. Bangun pagi dulu kan. Bangun pagi, mandi semua, breakfast. Okay? Alright, selain daripada tu? Belajar. Masuk kelas. Okay. So sekarang ni, benda tu biasa awak buat. Betul? Betul. Perlu tak awak tulis dekat dinding bilik tu? Perlu tak awak tulis kat dinding bilik awak? Tak perlu. Okay. So sekarang ni, bila dia tak perlu ditulis, itu lama-kelamaan kebiasaan ni kita akan panggil adat. Okay. Tadi kita tengok tadi ada undang-undang hukum kandang Melaka, undang-undang Laut Melaka. Itu undang-undang bertulis. Undang-undang yang tidak bertulis, kita panggil dengan adat. Adat kebiasaan melakukan sesuatu perkara. Okay. Adat ni ada kat sebenarnya tanah Melayu, adat pepatih dengan adat temenggung. Tujuan cikgu tanya Pavitra tadi, adat yang ada di Negeri Sembilan adalah adat pepatih lah. Biasanya kalau ada dalam kelas ni, yang memang keluarga dia memang orang asal Negeri Sembilan betul, kita akan tengok di mana kalau Negeri Sembilan, harta pusaka, harta terutamanya tanah yang diwariskan secara turun-temurun, dia akan, harta tu akan diwarisi oleh golongan wanita. Okay, tu sedikit sebanyak pasal pepatih. Kalau temenggung, dia terbalik, dia kontra, berbanding. Kalau temenggung, harta pusaka akan diwarisi oleh lelaki. Right, so sekarang ni kita teruskan dengan tajuk yang berikut. Okay, kita sentuh sedikit soalan. Yang ni cikgu nak buat salin. Okay, soalan yang ini adalah banding bezakan tugas Perdana Menteri pada hari ini dengan tugas Bendahara Melaka pada zaman dulu. Okey, bila soalan banding bezakan, maksudnya banding ni boleh jadi perbezaan dan boleh jadi persamaan. Okey, faham? So sekarang, apa yang cikgu nak awak buat, awak senaraikan apa persamaan, apa perbezaan bendahara dengan Perdana Menteri zaman sekarang. Okay? Perdana Menteri zaman sekarang dengan bendahara Melaka pada zaman dulu. Right? Maksudnya ada dua kat situ, ada dua perkara lah, persamaan dengan perbezaan. Right, seterusnya, kita teruskan dengan tajuk yang terakhir, iaitu subtopik yang terakhir, peranan pemerintah dan rakyat. Okay? Peranan pemerintah, orang yang memerintah, rakyat, orang yang diperintah. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat situ ada yang pertama, konsep wadat, hubung kait pemerintah dan rakyat, saling kait dan pembesar, saling kait rakyat dan pembesar, rakyat bernaung di bawah sultan dan pembesar, saling berkait antara satu sama lain, fungsi saling kait menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan,
hubungan timbal balik, kukuhkan pemerintahan Kesultanan Melaka dan membawa kegemilangan, dan yang terakhir adalah wadat. Perjanjian antara Demang Lebar Daun dengan Sang Saprubang. Okay. So sekarang ni kita tengok untuk 1.4.2 peranan pemerintah dan rakyat. Sultan Pembesar Kerabat Raja. Peranan Sultan menjaga keselamatan rakyat, mewujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran, kestabilan kerajaan dan memperkenalkan undang-undang. Peranan Pembesar melihara keamanan, kebajikan rakyat di kawasan pegangan, menjadi perantara Sultan dan Pembesar, kutip hasil melalui sistem serah dan kerah, dan membekalkan tentera melalui sistem kerah. Golongan diperintah, rakyat, peniaga, petani, tukang, nelayan, hamba terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang. Peranan rakyat setia kepada pemerintah, patuh arahan pemerintah, tidak menderhaka, menjadi tentera, menghadiri majlis umum dan menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana. Okey, kita berhenti dulu untuk tajuk 1.4.2 dan kita bincang sedikit. Ada sebarang soalan berkaitan dengan tajuk 1.4.2. Okay, cikgu nak masing-masing bertanya soalan lah. Yang tak kisah awak nak tanya, pastikan ada berkaitan dengan tajuk yang kita bincang hari ni. Aina? Aina? Ya, cikgu. Okay, Aina. On camera, Aina. Zai? Ya, cikgu. Okay. Alright. Kelas, untuk faham Ya, tajuk yang sangkut-sangkut. Okay, untuk faham tajuk-tajuk yang kita buat bincang tadi, 1.4.2 ni, peranan pemerintah dengan rakyat. Okay, dia ada kat situ, cikgu baca je tadi sistem serah dengan kerah. Yang awak kena faham sekarang, sistem serah dengan kerah ni dia macam ni. Kalau kerah macam kita mengarahkan seseorang. Kalau serah, kita menyerahkan sesuatu kepada orang. Sistem kerah, dia macam pembesar mengarah anak buah untuk mengerjakan sesuatu. Konsep zaman dulu, kalau awak perasan, dekat Fedah lain lah. Dekat kampung-kampung, kalau ikutkan zaman dulu, dia tidak ada pagar yang membezakan sesuatu tanah kita dengan tanah orang lain. Okay? Sempadan dia adalah biasanya pokok kelapa ataupun adalah diletakkan batu sempadan. Okay? Apa kaitan dengan tajuk yang kita bincang hari ini adalah dia sebenarnya zaman dulu tanah-tanah ni milik raja. So, raja akan bagi sebahagian tanah kepada pembesar untuk pembesar usahakan. Okay? So, pembesar akan arah anak buah untuk kerjakan tanah tersebut. Itu kita panggil sistem kerah. Kalau dah dapat hasil nanti, anak buah akan serahkan sebahagian hasil kepada pembesar dan pembesar akan ambil sebahagian untuk diri dia dan sebahagian pula diberikan kepada sultan lah. Itu kita panggil sistem serah. Okay, sekarang itu yang cikgu masukkan dengan sistem serah dan kerah. Okay, mungkin ada di kalangan awak ni yang pernah tengok cerita Nujum Empat Belalang. Nujum Empat Belalang tu dia menunjukkan secara detail, bukanlah secara detail, secara kasar berkaitan dengan macam mana sistem kerah dan serah tu dijalankan. Sebab tu kalau ada yang tengok ataupun sekarang awak cari dalam YouTube, sedetan cerita Nujum Empat Belalang ni, awak akan lihat di mana dia akan arahkan si belalang ni, belalang yang merupakan anak Pak Belalang, dia akan
buat saja apa kerja untuk mendapatkan upah. Dulu upah ni maksudnya awak buat kerja, awak akan dapat ganjaran lah. Tapi masalahnya upah ni bukan macam gaji. Gaji kita akan dapat pada hujung bulan. Setiap bulan kita akan dapat gaji. Tapi upah awak buat kerja barulah awak dapat dalam bentuk ganjaran. Sebab tu dalam cerita Nerja Empat Belalang tu, kita akan tengok macam mana belalang terpaksa bekerja berhari-hari. Pagi sekarang pergi berkebun, petang balik saja berkebun tu dia akan pergi ke rumah-rumah orang untuk membersihkan rumah untuk dapatkan upah. Upah dibayar masa tu juga. Okay? Sebab tu kita tengok ada peribahasa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So kalau dia tak berkais tu maksudnya tak usaha pada pagi tu, dia tak akan dapat makanan. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan peribahasa tu lah. Alright, so sekarang ni kita tengok lain. Okey, untuk slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya kita tengok ada soalan yang kedua. Konsep wadat wujud dalam sistem pemerintahan demokrasi Malaysia hingga hari ini. Buktikan. Bila buktikan, dia maksudnya dia minta contoh. Dia tak perlukan huraian, tak perlukan fakta. Okay? Ingat, bagi soalan buktikan ni, dia tak perlukan fakta dengan huraian. Dia hanya awak perlu senaraikan contoh yang menunjukkan konsep wadat ni maksudnya perjanjian antara pemerintah dengan yang diperintah. Okey. Sebagai soalan yang ketiga, yang terakhir, sebagai warga negara yang patriotik, cadangkan langkah-langkah untuk senaraikan langkah-langkah. So kat situ sama juga, dia macam tadi dia nak bukti. Untuk soalan ni awak tak perlu huraian, tak perlu contoh. Just senaraikan langkah-langkah untuk kukuhkan. Kukuhkan tu maksudnya kekalkan pembinaan negara dan bangsa. Right? Okay, ada soalan untuk soalan latihan? Cikgu, soalan tu kena buat Soalan nak ni kena berapa buat. isi, cikgu? Nak berapa isi? Okey. Soalan yang pertama ni kita tengok ini adalah jumlah markah 8 markah. Okay, so 8 markah, ingat kalau 8 markah ni macam cikgu cakap sebelum ni, dia tergolong dalam 3 perenggan. Okay. Tapi soalan ni berbeza sikit sebab dia cakap tadi, cikgu terangkan tadi, persamaan dengan perbezaan. Mungkin perenggan yang pertama tu awak nyatakan persamaan dulu. Lepas tu perenggan yang kedua dan ketiga awak nyatakan perbezaan. Okay, boleh? Soalan pertama? Ini berapa isi? Okay, Cikgu tak macam ni. ulang balik. Okay, sekali lagi cikgu ulang. Sekarang ni, okay, kenapa cikgu tak jawab tadi berapa isi yang, bila awak cakap berapa isi yang kena letakkan? Sebab soalan ni berbeza dengan soalan kebat yang kita buat sebelum ni. Kalau soalan kebat sebelum ni, cikgu cakap, kata soal mempengaruhi jenis bentuk jawapan yang kita hendak bagi. Kalau kata soal jelaskan, minima untuk soalan 8 markah adalah 3 perenggan. Tapi kalau kata soal senaraikan, dia bukan dalam bentuk perenggan yang banyak. Dia dalam bentuk satu perenggan, tapi fakta, jumlah isi bergantung pada jumlah markah. Kalau 8 markah, 8 lah isi, 8 lah fakta. Okey, jelas? Tapi untuk soalan yang satu ni, nampak dia nak banding beza kan? So banding beza kan untuk soalan 8 markah, kaedah untuk jawab dia adalah 3 perenggan tertakluk kepada 3 perenggan. So 3 perenggan tadi cikgu cakap sebelum ni, kalau kebat dia ada fakta, huraian, contoh kan? Okey, so sekarang untuk soalan banding, perenggan yang pertama tu biasa ada 3 ayat. Okey, 3 ayat, 3 persamaan lah. Perenggan pertama. Perenggan kedua dan ketiga, awak nyatakan perbezaan dengan menggunakan kata hubung yang menunjukkan perbezaan. Macam manakala. Okay, so kat situ perenggan kedua tu ada 3 perbandingan, perbezaan, dan 3 lagi perbezaan pada perenggan yang ketiga. Jelas?
Jelas. Okey. Kalau tak jelas, cikgu akan ulang balik. Okay, Tak je. Alright. Cikgu nombor Ulang 2 balik. dengan jelas. Dengan 3 tak jelas. Okey, so sekarang ni macam ni. Tadi cikgu cakap, soalan ni, okey, cikgu highlightkan sikit. Okey, kat situ kata soal dia banding bezakan. Bila banding bezakan, dia ada persamaan, dia ada perbezaan. So dekat situ, cikgu cakap tadi, kalau ini soalan yang, bila soalan kebat, dia antara 6 atau 8 markah. So bila 6 atau 8 markah, minimal perenggan adalah 3 perenggan. Tapi soalan ni berbeza sedikit sebab dia nak dua benda, persamaan dengan perbezaan. Kalau soalan yang kita buat sebelum ni, satu kehendak soalan je. Sebab tu cikgu cakap sebelum ni, kita buat kata soal jelaskan 3 perenggan. Tapi kalau senaraikan, mengikut jumlah markah. 8 markah, 8 lah fakta yang awak kena senaraikan. Tapi untuk soalan yang ni, bila dia pertama perenggan, dia nak dia kebat 3 perenggan. Perenggan pertama, buatlah persamaan, 3 persamaan. Perenggan yang kedua, awak cari perbezaan, 3 perbezaan pada setiap perenggan. Maksudnya, perenggan kedua tu 3 perbezaan, perenggan ketiga tadi 3 perbezaan juga. So kat situ ada 9 lah. 3 persamaan, 6 perbezaan. Boleh? Tapi dia tak ada, dia kena ada fakta huraian contoh juga ke? Tak perlu. Fakta je? Dia tak perlu ada fakta huraian contoh. Dia macam ni. Dia sebab tadi, kalau perbezaan, kita bandingkan satu A dengan satu B. Contoh macam ni. Tajuk soalan kalau kita cakap, bandingkan sistem pemerintahan Kesultanan Melaka dengan pemerintahan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Okey, contoh jawapan, pentadbiran Kesultanan Melaka mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak. Manakala pentadbiran Kerajaan Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Okay, nampak? Dia satu ayat kan? Satu ayat yang menunjukkan perbandingan. Dibezakan dengan kata hubung manakala. So kat situ, itu satu perbandingan lah. Ya, sebab tu tadi bila saya cakap fakta huraian contoh, dia tak perlu huraian dengan contoh. Boleh? Boleh. Okay. Alright, kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, konsep wadat wujud dalam sistem pemerintahan demokrasi pada hari ini. Kata soal dia adalah buktikan. Okay. Bila kata soal buktikan, kat sini bila kebat maksudnya minimal kat situ adalah 8. Tak perlu fakta, tak perlu huraian, awak senaraikan saja apa bukti yang menunjukkan konsep wadat ni, perjanjian antara golongan pemerintah dengan diperintah, ada lagi pada zaman sekarang. Boleh? Boleh. Okay. So dia ada Soalan 8, Ah? dia ada 8 ayat lah kan? Dia ada 8 contoh je lah. Satu perenggan cikgu. Satu perenggan. Dia kalau yang perenggan tu, yang banyak perenggan tu, bila kata soal minta penjelasan, dia suruh terangkan penjelasan tu, dia suruh jelaskan, itu baru ada banyak perenggan. Kalau dia cakap senaraikan, cukup dengan satu perenggan saja. Okay? Alright, soalan terakhir. Soalan terakhir, sebagai warga negara yang patriotik, cadangkan langkah-langkah untuk memperkukuhkan pembinaan negara dan bangsa. Okay, so sekarang ni, dia kalau kelas koyum cikgu ada ajar sebelum ni, kaedah membuat jawapan, langkah-langkah dengan menggunakan kaedah kempunan. Okay, kaedah kempunan ni, KEM, KEM ni adalah mewakili kempen. P ni adalah pendidikan, UNAN ni adalah undang-undang. Dia singkatan kepada kempen, pendidikan dengan undang-undang. So sekarang ni kita tengok macam mana kita nak buat jawapan. Okey, tapi kata soal dekat situ cadangkan langkah-langkah. So kat situ dia perlukan awak senaraikan langkah-langkah, 8 langkah-langkah lah. Tapi ingat kaedah yang kempunan ni dia macam ni. Bila kempen, soalan tanya sebagai warga negara, bukan sebagai pemimpin negara. So kalau awak warga negara, awak boleh adakan kempen ataupun awak menyokong kempen. Menyokong. Okey, menyokong. Kalau menyokong, kita kena letaklah
kita boleh menyokong Tu. Macam serta e-campaign tu kan. betul Zai. Kita boleh menyertai kempen-kempen patriotik ke. Right? Kalau P, pendidikan. Okey, macam mana pendidikan ni boleh memperkukuhkan pembinaan negara dan bangsa? Mira? Mira? Ya cikgu, apa soalan cikgu tadi? Macam mana pendidikan boleh memberi kesan dalam memperkukuhkan pembinaan negara? Maksudnya dalam kata lain boleh memajukan negara lah. Sebagai rakyat, kalau sebagai pimpin tu kita boleh menyusun pendidikan ataupun sukatan pelajaran supaya menekankan semangat cinta akan negara, patriotik. Tapi kalau sebagai rakyat, sebagai warga negara, Menyokong tindakan pendidikan. Belajar, okey boleh. Belajar, tapi jangan gunakan perkataan belajar je. Kita kena cakap lah. Sebab sejarah, dia tak perlu ayat yang panjang seperti BM, tapi jangan terlampau pendek. Okay? Contoh jawapan, kita perlu meningkatkan pengetahuan dalam mata pelajaran yang menekankan kesetiaan kepada raja dan negara. Contohnya macam sejarah ataupun civic lah. Okay? Itu contoh jawapan macam mana kita nak gunakan pendidikan. Kalau UNAN, iaitu undang-undang, lagi saya tak tanya ni. dia kena letak menuntut ilmu. Apa? Dia kena letak menuntut ilmu Tapi macam ni lah. Bila dia janganlah okey, satu lagi, dia kena ayat yang penuh tau. Ayat yang penuh tu maksud cikgu macam ni. Pelajar seharusnya meningkatkan pengetahuan. Dia kena ada pihak lah. Jangan ayat tergantung. Jangan mulakan kata kerja pada awal ayat. Oh, yang kena letak siapa yang buat tu siapa yang kena buat benda. Siapa yang kena buat tu, tapi berdasarkan dia masih lagi kita kategorikan sebagai warga negara lah. Boleh? Ayu? Boleh. Ayu? Siapa lagi yang tak ada ni? Ni kalau ikut total ada 18 termasuk cikgu. Kira ada 2 orang lagi. Kiruba? Ya. Okey, sebagai seorang warga negara, kalau berkaitan dengan undang-undang, apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita sumbangkan untuk memajukan negara? Ulang cikgu tak dengar. Sebagai warga negara, Aha. okay, apa yang kita boleh sumbangkan berkaitan dengan undang-undang? Kalau kerajaan, kerajaan boleh mengubah undang-undang. Tapi kalau rakyat, Patuhi undang-undang. Patuhi undang-undang tu. okey, betul. Patuhi undang-undang. Right, jelas untuk soalan 3? Boleh? Jelas. Okay. Alright. Latihan tu, deadline dia macam biasa dah, hari Ahad. Nanti letakkan di box biru yang cikgu sediakan dekat masa yang 1. Lepas tu jangan lupa latihan yang berkaitan dengan aplikasi Canva tadi lah. Okay. Canva tu pun sama, maksudnya hari ni kita bincang 2 subtopik, maksudnya ada 2 gambar yang awak perlu send secara personal dekat cikgu. Okay. Gambar yang telah diedit dengan notang. Right.
Okey, kita akhiri kelas kita hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la innal insana fi khusrin allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, sekian. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih atas perkhidmatan dan kerjasama pada malam ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.